Assalamualaikum dan hai. Baiklah, di dalam video kali ini, mari kita sama-sama mengenali jenis-jenis kata adjektif. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Nur Najwa Husna binti Mat Rawi. Dan saya merupakan pelajar kelas BM5 ataupun unit BM5. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita lihat beberapa jenis kata adjektif. Sebelum itu, apa itu kata adjektif? Kata adjektif atau kata sifat merupakan perkataan yang menerangkan keadaan atau sifat kata nama atau frasa nama. Contoh kata adjektif seperti cantik, tinggi, baik dan bulat. 9 jenis-jenis kata adjektif. Yang pertama, kata adjektif sifatan atau keadaan. Yang kedua, kata adjektif warna. Yang ketiga, kata adjektif ukuran. Yang keempat, kata adjektif bentuk. Yang kelima, kata adjektif waktu. Yang keenam, kata adjektif cara. Yang ketujuh, kata adjektif cara. Yang ke-8, kata adjektif perasaan. Dan yang ke-9, kata adjektif panca indera. Kata adjektif yang pertama, kata adjektif sifatan atau keadaan. Kata adjektif ini membawa pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Contohnya, baik, pandai, sehat, takut dan berani. Contoh ayat yang boleh dibina ialah budak baik selalu dipuji. Perkataan baik di dalam ayat tersebut menerangkan sifat budak tersebut. Yang kedua, kata adjektif warna. Kata adjektif warna membawa maksud pengertian warna sebagai unsur keterangan. Contohnya warna merah, biru, kuning, hitam dan putih. Contoh ayat yang boleh dibina ialah kucing saya berbulu putih. Warna putih di dalam ayat tersebut menerangkan bahawa kucing beliau berwarna ataupun bulunya berwarna putih. Yang ketiga, kata adjektif ukuran. Kata adjektif ini membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. Contohnya, panjang, tinggi, besar, tebal dan nipis. Contoh ayat, lukanya dibalut dengan kain nipis. Perkataan nipis tersebut menerangkan ukuran kain tersebut, nipis. Dan yang keempat, kata adjektif bentuk. Kata adjektif ini membawa pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan. Contohnya, bulat, bujur, bengkok dan buncit. Contoh ayat yang boleh dibina ialah jalan bengkok ke kota itu telah ditutup. Perkataan bengkok itu menerangkan bahawa jalan tersebut bengkok-bengkok. Menyerahkan rupa jalan tersebut, bukan lurus tapi bengkok-bengkok. Kata adjektif yang kelima ialah kata adjektif waktu. Kata adjektif ini membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. Contohnya, baharu, lama, lewat, cepat, awal dan silam. Contoh ayat, mereka segera pulang kerana hari sudah lewat. Perkataan lewat itu menerangkan keadaan sewaktu tersebut. Contohnya, mungkin waktu itu sudah masuk pukul 6 ataupun pukul 7. Mereka segera pulang kerana sudah lewat. Sebab sudah tiba waktu maghrib. Sebab itu mereka pulang. Sebab itu mereka segera pulang ke rumah. Sebab hari itu sudah lewat. Kata adjektif yang keenam, kata adjektif jarak. Kata adjektif jarak membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama. Contohnya, jauh, dekat, nyaris, hampir dan rapat.
Contoh ayat yang boleh dibina ialah rumah yang dituju itu sungguh jauh. Perkataan jauh itu sendiri menerangkan jarak. Rumah itu jauh. Jadi, oleh sebab itu perkataan jauh ini dikatakan sebagai kata adjektif jarak. Seterusnya ialah kata adjektif cara. Kata adjektif cara membawa pengertian keadaan, kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. Contohnya, cepat, lambat, deras, perlahan dan gopoh. Contoh ayat yang boleh dibina ialah pengaliran air sungai itu deras. Kataan deras itu sendiri menunjukkan ragam ataupun kelakuan arus sungai tersebut, iaitu deras. Seterusnya, kata adjektif perasaan. Kata adjektif perasaan pula membawa pengertian konsep perasaan sebagai penerang kata nama diikuti kata sendi nama. Contohnya, rindu, benci, cinta dan gembira. Contoh ayat, dia amat rindu akan emaknya. Rindu itu menerangkan bahawa individu ini mempunyai perasaan rindu akan emaknya. Dan yang terakhir sekali iaitu kata adjektif panca indera. Kata adjektif panca indera membawa pengertian konsep rasa, pandang, dengar, bau, sentuh atau gabungan kelima-lima panca indera sebagai penerang kata nama. Baiklah, yang pertama, deria rasa. Contohnya, sedap, manis, tawar, pahit dan masam. Contoh ayat, dia suka makan ikan air tawar. Yang kedua, deria pandang. Contohnya cantik, kacak, kuduk, buruk dan comel. Contoh ayat, rumah buruk itu sudah roboh. Panca indera yang ketiga melalui deria dengar. Contoh, bising, merdu, nyaring, garau, serak dan lunak. Contoh ayat, penyanyi itu mempunyai suara merdu. Yang keempat, deria bau. Contoh, harum, busuk, hapak, hanyir, wangi dan hancing. Contoh ayat, bau ikan yang sedang disiang itu hanyir. Yang kelima, melalui deria sentuh. Contohnya, halus, kasar, licin, kesat, lembap dan lembut. Contoh ayat, kain halus itu hasil tenunan tangan. Yang terakhir ialah gabungan deria. Contohnya, bersih. Kataan ini merupakan hasil gabungan deria pandang dan juga bau. Contoh ayat yang boleh dibina ialah Islam menggalakkan orang ramai memakai pakaian bersih. Kerana contoh pakaian yang bersih itu kita boleh lihat dia bersih dan juga tidak mempunyai bau yang kotor. Sebab itu dia dipanggil sebagai pakaian yang bersih. Yang kedua, contohnya melalui gabungan deria sentuh dan juga deria pandang. Contohnya perkataan selesa. Contoh ayat yang boleh dibina ialah rumah kepunyaan Ali itu selesa benar. Apa yang boleh kita terangkan melalui ayat ini ialah selesa itu menunjukkan yang rumah Ali itu kelihatan selesa. Dan juga kita boleh rasa dia punya selesa itu. Baiklah, nampaknya kita sudah berada di penghujung video. Dan dengan itu saya mengucapkan sekian saja daripada saya. Terima kasih. Jika ada sebarang kesilapan, mohon maaf saya pinta. Dan jika ada tunjuk ajar yang ingin diberikan, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.